Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmal wa damil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal junun wa juzamnu min syarri asqam. Lindungilah jauhilah kami daripada penyakit angin merah ataupun sakit ahmar. Bagaimana saudara cucu-cucu kami dan juga dengan penyakit-penyakit yang kronik. Kami terjugalah dengan penyakit fitnah dan sopak dan kustam dan juga penyakit ibadah wadak yang kita hadap sekarang ini wabak 1999. Allahumma barik lana fi sya'bil rajabin wa sa'ban mudbaluna bil ramadan al mubarak bi sihhah hadisina wa nadasatina bi anka rahimin rabbi yassi wa tasi ya karim rabbi yassi wa tasi ya karim rabbi yassi wa tasi aman. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi Allah membenarkan kita, beri pinjaman bagi kita umur yang panjang dan juga beri pinjaman bagi kita badan yang sehat dan juga dapat menikmati rezeki Allah yang begitu banyaknya pada kita dan keluarga kita, seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya, seperti putusnya pergi petang dan malam. Kita hanya menunaikan perintah Allah Rasulnya dan menadah tangan mengucapkan syukur kepadanya. Itulah sebuah nikmat bagi kita lah. Mudah-mudahan sesuai kekal abadi hingga hayat kita, insyaAllah. Hendakan Tuan Fungsi Masjid, Tuan Haji Zainal Azim, Tuan Imam Tuan Sudah Tiga, Tuan Bila, Tuan Syiah, Haji Pak Haji, Majah, hadirat yang mati Allah sekalian. Semoga semuanya berada juga dalam keadaan sehat keluarga dan keberkatan Allah, insyaAllah. Ya, malam ini saya sambung balik pada bulan yang lepas, iaitu tajuk besarnya ialah mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak habis, kita masa kita terhad kita ni. Jadi amal ini sambung balik semula, iaitu menjauhi amalan khurafat dan sesat. Amalan khurafat dan sesat ni biasa ni orang zaman dahulu ada ni, dan ada juga terbawa-bawa di ke zaman sekarang ini. Ya, kalau boleh kita elakkanlah. Menjauhi amalan khurafat dan sesat, setiap muslim perlulah mengelakkan diri daripada melakukan amalan-amalan khurafat dan juga yang sesat, seperti ilmu hitam, itu pun dah khurafat dan sesat itu, dan lain-lain bagi mengisi masa terluang. Ini kerana amalan-amalan ini itu mampu merosakkan ibadah kita yang dah sedia ada. Kita beribadah ni senang, mudah dapat pahala, mesti dosa susah, tapi nak menjaganya itu susah. Dengan riak je, dengan takburnya, dengan besar je, dengan macam-macam yang lain lagi. Dan kita tak berbaik dengan silaturahim ni, macam-macam yang untuk menggoncang kita amal yang asli ada. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah An-Nisa, iaitu ayat yang 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tunzikuna wa tusyikuna bi syai'a, yang kau sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kau bersekutukannya dengan sesuatu apa pun. Kalau kita khurafat, kita percaya pada sesuatu benda yang khurafat kan itu. Iaitu bila kita percaya pada satu ni, dah hilang kepercayaan pada Allah Taala. Contoh saya tengok ada sini kali, saya tulis contoh, mesti dia ada contoh. Cabarkan saja. Antara amalan-amalan khurafat yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam sekarang, masyarakat Islam kita lah tu. Pertama, mempunyai tangkal dan azimat mampu mendatangkan kesan kepada pemakainya. Contohnya, kalau kita bagi yang salat ni, pernah kita tengok kita jadi macam orang Bengali tak hilang, bergelang besi di tangan kanan apa di tangan kiri untuk elak penyakit. Kita percaya pada besi, dia percaya pada Allah. Dah itulah hasil kita tu. Itu tengok tu. Padahal banyak lagi perkara-perkara yang patut kita lakukan. Sifat-sifat dalam Quran cukup banyak sekali ayat-ayat suci itu. Sifat itu penyembuh, ayat-ayat sifat dalam Quran. Salawat kita pun sifat.
Selawat apa kulub pun sifat juga. So sifat ni Allahumma apa namanya? Allahumma sallam ala tibbil qulub itu pun sifat juga. Saya pakai itu dalam perubatan saya. Tibijah saya pakai. Yang kedua, mempunyai tempat yang dianggap keramat dan dapat menyempurnakan hajat sesuatu. Contohnya satu, zaman saya budak-budak lagi. Masa tu Persa LCE, bukan dipanggil SRP, dia semua putih. Akan si samuk juga mana je Mas Ali ni Melayu kan. Kalau tak pergi ke sungai apa nama tu? Ke Melang. Melang orang Kelipah tu. Masjid Tuan Tuli. Pergilah dekat makam dia tu, bawa air satu botol. Kalau tak ada air Tuan Tuli, pasal saya ni pernah dengar lapas ni daripada mak-mak anak-anak ni. Kalau tak ada air Tuan Tuli, tak lulus LCE tu. Dah percaya pada air Tuan Tuli. Padahal Tuan Tuli tidak ada dikuburkan di situ. Saya baca dekat Ustaz Awal, saya bunuh Ustaz Awal. Dia cakap nanti dia, mana baik atuk ini gaib ataupun ada dikuburkan di kubur Tuan Tuli sendiri. Kata jujur baik-baik Datuk gaib. Kalau Datuk ada nanti orang akan menyembah dekat kubur Datuk macam-macam minta. Ya dia gaib. Yang ada hanya satu busut saja dalam keadaan itu. Mengikut dalam yang ada di Pusat Dawah aku. Itu satu di antaranya. Ataupun contoh lagi, dulu ni orang nak mentanam padi, pergilah sesuatu tempat yang dipercaya boleh tak diganggu gugat oleh musuh-musuh padinya. Oleh kerana percaya betul tu ya jadi saja. Kita tak boleh kan yang punya bawa makan pergi makan sana dan kita taburkan padi itu benih sama. Akhirnya padi cantik tu. Yang kedua, yang masih diamal kali. Yang ketiga tu, yang ketiga, mempercayai suara binatang yang menandakan sesuatu peristiwa ataupun perkara-perkara. Ini dekat Masjid Polisi ni saya pernah dicakapkan saya. Bergerak ya papan gending yang belum dibuat papan gending itu tutup dan atas kubur. Kalau bergerak kan ada yang mati tu. Ada percaya pada gending. Kebetulan dia pula esok tu ada orang meninggal. Ataupun burung bunyi satu burung yang ganjil, ada juga orang nak mati tu. Ataupun satu lagi saya bertanya, hujan panas di tengah hari terserak, ni ada orang mati ni. Sebenarnya orang mati tu sekali tarik nafas ada beberapa orang ada lahir di dunia. Tarik lepas nafas beberapa orang yang mati pula. Kita naik nafas. Tak kira banyaknya je lah seluruh manusia dalam dunia ni. Jadi oleh itu yang demikian sewajarnya lah kita memperbanyakkanlah ibadat serta membuang segala bentuk amalan khurafat yang karut marut supaya Allah SWT senantiasa memberi hidayah dan petunjuk. Jadi kita mencari hidayah dan juga petunjuk kepada kita. Dalam Quran tu carilah, tanyalah tu alim yang lain kan mana buat penyembuh dan begitu. Dan ayat Quran tak ada satu pun yang dikata paling baik. Sama-sama. Pernah katakan ayat paling baik ayat Subudina bagus, tapi takut orang nak Allah qadakum. Tetap boleh mati, tapi banyak orang tak berani nak menghafalkan. Takut mati. Sesuatu agama itu. Ayat Subudina itu juga. Kalau takut itu baca itu. Padahal banyak betul ayat itu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Cerita dia seperti itu ialah orang dalam sampan dia pecah. Kemudian dapat dengan suara kalau kau nak selamat kau buangkan duit 1,000 dinar ke dalam laut. Selamatlah dia. Itu cerita tajuk mula dia yang saya tahu. Itu tadi di antaranya tadi 3 perkara yang perkara tangkal ni yang masih dibuat lagi. Kalau ikut dulu banyak tali kasut pun jadi tangkal muntah ada anak. Dan banyaklah perkara-perkara yang jadi tangkal, sedikit tangkal. Masuk hutan askar polis pakai tangkal. Saya pun dah pakai tangkal tu. Tak kasi ada pantangnya kalau terkencing kena kemenyankan 3 malam jemaat. Saya dulu dalam hutan memang saya tertinggal dan coba terkencing. Lepas terkencing letak atas pokok tu, pagi ni tinggal. Tak tahu dekat kampung Malau di Alustar.
dalam hutan. Hari cara saya tak kasi pakai tangkal. Tangkal duduk di dalam, boleh buat terkencing, boleh buat berak, boleh apa semua, duduk dalam dada dia. Contoh macam tuan-tuan, apa si Budina tu, tangkal tu. Ayat kursi, tangkal pakai yang paling kuat. Pergi baca 9 wakaf. Sentiasa mengekalkan wuduk. Ini orang yang sentiasa mengekalkan wuduk. Kita perlu sentiasa mengekalkan diri kita dalam keadaan berwuduk. Ini kerana konsep wuduk adalah menjamin bahawa diri kita senantiasa berada dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas dan najis. Antara fadilat-fadilat yang senantiasa mengekalkan wuduk yang harus sentiasa berwuduk adalah pertama, menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebab sekali ambil semayang tiang, dosa kecil kita jatuh. Bawa lah kita sembahyang, tengah sembahyang tu kita rokok, menitik air satu daripada bulu mata ke, dia membawa dosa yang penghabisan sekali yang ada pada itu jatuh ke bawah. Sampai orang yang berwuduk sentiasa dosa kecilnya dapat dosa kecil lah. Yang pertama, yang dua, muka bersinar di padang mahsyar nanti. Lepas tu tuan-tuan ambil sembiang pula, ambil sembiang muka apa basuhnya? Basuh muka ya Allah ya Tuhanku, putih bersihkanlah muka aku. Aku berada di surga sebagai muka hamba-Mu yang saleh. Satu dah bersinar dah mata kita. Basuh wuduk ni muka dah bacaan dia, tangan dah bacaannya, kepala dah bacaannya, telinga, tengkuk, kaki. Siapa yang mengamalkan kata Rasulullah SAW, bersihlah segala anggota badannya. Dan kalau baca doa wuduk sekali, la asyhadu an la ilaha illallah syakalah. Tapi kalau siapa yang hanya ambil wuduk boleh berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syakalah majalah mutatazimu mutawajan mutawabilu Allah jangan mutatahirindu wa jangan baik salihin. Sucilah anggota-anggota yang dibasuhi saja. Rasulullah SAW. Itulah dua di antaranya yang mengatakan siapa yang senantiasa berwuduk. Tapi kalau kita nak tambah pahala lagi, membahawi wuduk sunat lagi. Kalau dah lama dia pagi dah berwuduk, zuhur berwuduk, datang ke masjid pula, wuduk di masjid. Bermakna membahawi wuduk sunat. Dapat kita sembahyang sunat wuduk lagi. Mendidik hati. Langkah seterusnya bagi membolehkan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mendidik dan menjaga hati. Jadi mendidik di sini, menjaga hati di sini tu. Hati atau roh adalah raja di dalam kerajaan diri. Kita ni dalam badan kita ni satu raja kita ni. Bukan kita dia raja. Dalam anggota badan kita jadi raja. Kita ni jadi pesuruh-pesuruh je. Justru itu hatilah yang perlu menjadi sasaran pendidikan kita. Nak baik ke, nak ke ruang terbaliknya ke, hati. Gagal mendidik dan membaiki hati berarti gagal mendidik dan membaiki manusia. Hati mempunyai dua penasihat, iaitu akal dan nafsu. Hati. Kalau ikut nafsu, aturan seorang muka depan metro hari ni. Sugar baby, sugar daddy. Kalau dia apabila akal menjadi penasihat, maka hati pula baik jadinya. Apabila nafsu menjadi penasihat, maka raja di dalam diri manusia itu pun menjadilah jahat. Iaitu qalbun, ya hati. Bukan kalbun. Kalbun anjing. Qalbun. Qobsa. Anggota zahir hanya anggota zahir itu tangan, jari, kaki. Anggota zahir hanya sebagai rakyat, sebagai rakyat dalam kerajaan diri yang penuh, yang patuh pada perintah raja. Hati kita. Ada orang kata manusia tak ada hati, ya ada hati. Yang kita tengok dah kan dalam televisyen dia bedah nak belah hati itu dalam TV itu beberapa tahun yang lalu. Kerajaan diri yang patuh pada perintah raja, apabila hati jahat, seluruh anggota badan menjadi jahat. Saya kata contoh tadi seperti dalam soal ini muka depan metro, jadi saudagar baby dan saudagar, saya pun tak tahu saudagar baby, saudagar daddy, perempuan simpanan.
Jadi dia ni orang kaya, biasa orang kaya, orang bisnes, kontraktor. Mana yang itu artinya dididik dalam surah tu. Maka ada saya sanggup membagi 10K dia. 8 ke 15K pun ada. Rumah kecoh lain. Kedit lagi. Saya baca habis tengok. Ada jadi contoh sikit macam kita. Itu dididik oleh nafsu. Yang jahat lah jadi. Kalau dididik dengan baik, jadinya kalau masjid kita jadi. Kalau ni. Kita kalau dah macam ni, kalau duduk di luar, kadang sedih kita tengok. Kalau kita lalu saja di masjid, orang tengah tak singgah. Kecuali kita balik daripada kebun, mana pakaian tak bersih, kan kita sudah sampai rumah, orang dah azan, main jemaah dengan isteri, dapat juga pahala berjemaah kan. Itu sebenarnya kita lekatkan hati kita di masjid. Bermakna salah satu banyak orang yang melepasi dugaan titik mustaqim, yang hatinya tercinta pada rumah Allah. Surau atau masjid sama. Dalam tubuh anak Adam itu terdapatlah seluruh anggota badan menjadi baik kalau dididik oleh tadi akal. Nabi Muhammad SAW berkata dalam sebuah hadis, dalam tubuh anak Adam itu terdapatlah seketul daging. Itu tadi raja tadi. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh anggota badannya. Dan jika jahat, jahatlah seluruh anggota badannya. Ketahuilah dia itu adalah hati. Qalbun tadi. Rasa hati manusia umpama benih yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan. Rasa hati manusia umpama benih yang Allah Ta'ala tanamkan dalam hati manusia. Ia adalah fitrah semula jadi, iaitu hati mampu menjadi subur ataupun terbantut, dan bergantunglah kepada usaha manusia sama ada mahu hatinya terus subur atau membiarkannya terbantut sehingga mati. Sehingga mati itu mata hatinya dah dah mati. Badan tak mati, tapi tak terbuka mati, dah mati. Yang datang di masjid satu sampai dah 60 pun ada lagi tak pergi masjid. Dia dah. Tapi kalau datang daripada muda awal aja pasti dia dah ada perasaan cinta dengan masjid. Rugi kata jemaah. Begitu jugalah dengan hati. Apabila fitrah baik manusia tidak disuburkan dari awal, kemungkinan ia mati pada akhirnya. Sekiranya sebaliknya, apabila disuburkan sejak awal lagi, ia berarti bakal umbi dan dalam hati, sehinggalah hati itu mudah menjadi baik, agak sukar apabila sudah terlewat kerana ia umpama benih yang lama terbiar tanpa disiram, dibajai dan jagai. Macam kita tanam pokok lah, tanam saja. Tanam pokok, baju tak bu, siam tak, musim panas macam sekarang, apa jadinya? Hidup mati, hidup sogan mati, tak mahu jadinya. Kita tanam pokok tili apa, kita berusaha dengan siram dengan airnya, apa jadi? Berbaja, subur juga. Cuma tak subur seperti air hujan dapat air hujan tu ada toksiknya kan. Toksik asid dia. Kita siram air ni tak ada. Walaupun hujan tu sedikit, subur dekat pasal pokok-pokok yang dapat air hujan. Tapi kalau kita tak tolong dengan seraman kita, maka dia akan layu dan mungkin terus mati. Begitu juga lah hati kita. Kita biarkan berlalu saja. Datang vampir tengok, dan pergi tengok apa semayang surah tu tak sedap. Dan orang azan marah. Lama sangat. Pernah saya tengok satu part terbaik. Tapi hukum ada. Sesuatu anak itu dipicit di tengah azan dipicit. Dengan kaki. Hati saya. Saya ada di sini segan cucu dengan kaki dipijak pasal orang azan. Kita tak jawab azan pun tak apa dalam TV radio. Kalau jawab dapat pahala, tak jawab tak berdosa. Itu bukan orang yang azan kan. Itulah keset. Tapi janganlah sampai begitu kita benci dengan ayat Quran ke ayat-ayat syahadah ke dalamnya. Patut kita biarkan habis dulu. Lepasnya tutup pun alih-alih lah. Hormat je. Sebagaimana orang mim sebab takru. Berhenti yang azan. Berhenti Muhammad je. Semayang sah tak? Tak. Perasaan positif dan negatif dalam hati dapat dibantutkan ataupun disuburkan apabila benih positif dan itu mudah. Kalau benih
Boleh situ mahmudah, boleh positif atau mahmudah disuburkan. Mahmudah ni perkara yang baik ya. Maka boleh yang mazmumah yang dikeji, yang dicela akan terbantutlah ataupun mati. Makna benih positif atau mahmudah, benih yang lebih kecil kita dah ajar diri kita, anak-anak kita dengan solat, dengan pengaji sekali, maka dia mudahlah dah lebih dewasa besar dan melakukan perkara yang telah diajar oleh ayah mak dia atau gurunya. Dan juga maka benih mazmumah dia akan terbantutlah ataupun mati. Jadi nak buat perkara baik-baik tu dia akan bertanya dulu, dosa sebab tu orang cakap dosa. Dan juga tak boleh elok. Macam tu lah, mana terpelihara lah, dapatlah kita melakukan perkara mahmudah daripada mazmumah perkara yang dikeji. Yang mahmudah ni perkara yang diupuji lah. Apabila benih mahmudah yang kita suburkan, maka malaikat turut membantu menyuburkannya. Malaikat membantu. Pada masa itu hati kita menjadi bersih serta sudah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya apabila benih negatif atau mazmumah yang disuburkan, maka setan membantulah mengotorkan hati kita. Oleh itu kotorlah ia dan susah nak mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Masuklah mazmumah ni kan terus pergi ke jerumus-jerumus yang orang suka, tak suka, orang polis tak suka dan semua. Dah lah maksudnya. Bila dah melawan dah mak dan ayah dia, mana tak boleh didik lagi lah. Kita pendek sikit je masa dia. Ada masalah lagi 8-9 hari. Saya nak tamati pasal kebersihan tadi nanti. Saya ambil sikit saja. Pada selama ini saya pun buang air besar kecil pun bersabun lah. Kan semua yang bersih, tapi ada lagi bersih. Menyerupai macam kita mandikan jenazah juga. Saya baca dalam kitab ni. Saya ceritakan ni cara mencucikan kemaluan dengan betul. Ini saya akan sebut sekalian. Seringkali kita merasa telah mencucinya kemaluan kita dengan bersih dan benar. Bersih belum berarti benar, kata dia. Hal ini penting agar amal ibadah kita diterima. Banyak orang merasa ibadah mereka bagus sekali, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas daripada ancaman azab api neraka. Apa sebabnya? Yang hanya tidak benar dalam mencuci kemaluannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah hendak mensolatkan seorang lelaki, tetapi tiba-tiba tersentak dengan sesuatu benda bergerak-gerak di dalam kain kafan lelaki itu yang nak disolatkan. Lalu disuruhnya seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya, ada seekor ular sedang membelit kepala kemaluan mayat lelaki itu. Khalifah Abu Bakar mencabut pedangnya lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya, tetapi ular itu tiba-tiba berkata, inilah satu ular yang berkata, apa salah aku kerana aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan tugas yang diperintahkan. Setelah diselidikinya amalan lelaki itu semasa hayatnya, ternyata ia merupakan orang yang meremehkan dalam hal menyuci kemaluannya. Dia sembahyang orang salat, dia meremehkan cara menyuci kemaluannya. Setelah selesai membuang air kecil, jadi sebenarnya bagaimana cara membersihkan kemaluannya, kita sebenarnya dengan betul. Lelaki itu dan kain wanita berbeza caranya. Bukan dibasuh sekadar air dan asalkan bersih, dibasuh setinggal. Tapi kadang masa seperti ada perciknya dikeluar pada zaman. Kalau dalam berdiri lah, kalau jangkung pun tak kena. Jadi caranya lelaki je sebut sikit. Selepas membuang air kecil, disunatkan berdeham 3 kali. Biasa kita dengar, supaya air kecil itu betul-betul sudah habis keluar. Setelah itu urutlah kemaluan itu dari pangkal hingga ujungnya beberapa kali hingga tiada lagi air kencing yang berada dalam salurannya. Itu bersih. Sebab kita ni orang kahwin, kadang-kadang dia rokok, dia akan keluar sikit, dia tak akan menitik sedikit keluar, pun dah batal lah tu. Tapi kita diam saja. Wanita pula, apabila membasuh kemaluannya, hendaklah ia berdeham juga 2 kali. Kita 3 kali. Dan pastikanlah dicuci sebahagian dalamnya dengan memasukkan sedikit jari tengah dan diputar-putarkan perlahan sewaktu disiramkan dengan air tadi, dengan air bersih.
bukan dengan menyiram semata-mata, kerana dengan menyiram air saja tidak dapat membersihkan sebahagian dalam kemaluan wanita secara sempurna. Jadi sangat penting, begitu juga lah semasa buang air besar, itu semua boleh. Sangat penting untuk satu jari di dalam dubur kita. Abang saya, kan kita kena jenazah kan, bila dah mandikan tu, dah basuh, dah bersenjak je, kita kena masukkan jari kita. Senanglah orang dah mati, pada dah lost control, dead hole. Senang masuk, dan barang besar sikit, pusing sikit. Tangan kita tengok apa, kita ada kain kuning, ada kain yang itu tidak bersih. Kita pun buat kita sikit je lah, kita grip very kuat lagi. Jadi bersih benda tu. Dan ada satu jari, tidak boleh jari tengah, jari kecil pun boleh. Ke dalam dubur, ini cukup semua sekali. Buat beberapa kali supaya najis itu keluar dari dinding dubur itu. Sambil itu siramkan dengan air hingga terasa najis benar-benar telah hilang dan bersih. Dan sudah benar atau tidak cara membersihkan tadi, malu itu selama ini, sebelum ini kita buat tak laku macam tu. Kalau belum, marilah sama-sama kita betulkan supaya diri kita bersih dengan cara yang benar, kerana telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak beristidrak, tidak mencuci dengan sempurna. Yang ini baiklah nak hadas kecil ataupun hadas besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memimpikan satu barang siapa yang memimpikan satu alam saja, dia ada orang yang ada mengamalkannya, walaupun yang menyampaikannya sudah meninggal dunia. Oh, ni makin menyampaikan, dia akan tetap memperoleh pahalanya. Dalam satu kitab Atikah pula, memanglah kata dia, kebanyakan orang masuk dalam neraka disebabkan kencingnya tak suci dengan bersih. Bau tu kencing, disebabkan kencingnya. Jadi sesamalah kita, kalau siapa yang belum baik, kita buatlah kita lepas ini, cucikan wuduk kita tadi betul-betul bersih. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT akan amal ibadah kita yang kita lakukan hari-hari, kita lakukan. Yang dah sudah kita tak tahu, Allah ampunkan. Kita mohon ampun Allah Ta'ala. Sekianlah saja untuk malam ini, dan tak ada lagi tahlil. Kita buat sekarang. Duduk sebab.